Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam channel ini saya ada berkongsi e-learning class, video PGPC dan aktiviti-aktiviti kegemaran saya. Saya juga ada menyediakan tutorial digital tentang pendidikan dan banyak lagi di bawah satu channel. Jika anda baru di sini, sila like, share dan subscribe kepada channel saya. Selamat petang semua. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara menjawab soalan bagi soalan yang selalu akan keluar dalam peperiksaan. Okey, cara menjawab soalan yang pertama, konsep kemahiran aras tinggi KEBAT. Okey, soalannya, huraikan kesan pengabaian tanggungjawab diri berdasarkan situasi yang diberi. Okey, situasi yang pertama, Ahmad tidak memberi perhatian apabila guru memberikan penerangan terhadap format peperiksaan di dalam kelas. Okey, apa kesannya? Siapa yang boleh jawab? Apakah kesannya? Okey, siapa boleh jawab? Okey, siapa yang boleh jawab? Tolong berikan jawapan. Ahmad tidak memberi perhatian apabila guru memberikan penerangan terhadap format peperiksaan di dalam kelas. Okey, fakta dia, apa yang akan berlaku? Kesannya apa yang akan berlaku? Okey, ini contoh jawapan. Okey, Ahmad gagal menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Okey, Ahmad gagal menjawab soalan peperiksaan dengan baik kerana apa? Okey, kerana Okey, tolong berikan jawapan yang penuh. Kerana apa? Okey, kamu dikendaki membuat soalan ini. Okey, salin soalan dan cuba menjawab. Boleh dengar tak suara saya? Okey, cuba salin soalan dan cuba jawab. Ini adalah contoh jawapan yang saya akan bagi. Okey, open your mic and jawab. Gagal menjawab soalan peperiksaan dengan baik kerana tidak menggunakan format yang diberi oleh cikgu. Okey, bagus. Okey, fakta saya telah bagi, fakta 1, dan huraian tadi kawan kamu telah bagi, huraian 1. Okey, salin jawapan daripada kawan kamu tadi. Okey, siapa yang tak dapat, boleh ulang jawapan tadi? Tidak menggunakan format yang diberikan oleh cikgu. Okey, tidak menggunakan format yang diberikan oleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jawapan yang bagus. Boleh guna jawapan itu untuk mendapatkan markah penuh. Okey, kita masuk soalan yang kedua. Situasi yang kedua, Nicholas Tam tidak mematuhi peraturan kerana merokok di tempat awam. Okey, apakah yang akan terjadi kesan kepada Nicholas? Okey, kita cuba bagi jawapan. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, undang-undang baru dia akan didenda oleh penguatkuasa sebanyak 10 RM10,000 kerana merokok di kawasan awam, kawasan larangan. Okey, sekarang undang-undang baru RM10,000. Ini contoh jawapan. Okey, tolong isikan jawapan yang lengkap. Okey, tolong isikan jawapan yang lengkap. Siapa yang boleh beri jawapan? Okey, siapa yang boleh beri jawapan yang lengkap? Ini satu fakta. Okey, fakta yang pertama dan huraiannya. Siapa yang boleh beri jawapan huraian? Okey, girls. Saya minta girl tolong jawab. Siapa yang ada di dalam kelas, tolong jawab. Okey, tolong beri tahu jawapan. Didenda oleh pihak penguasa sebanyak 10,000 kerana merokok di kawasan larangan dan akan menyebabkan apa? Siapa boleh jawab? Pencemaran udara. Pencemaran udara. No, girl. Didenda 10,000. Kalau kamu kena denda 10,000, apa yang akan kamu dapat? Kekurangan, kerugian apa? Kamu akan menyebabkan Kerugian wang. ya, kerugian wang. Okey, 10,000 adalah kerugian kalau kamu bayar denda. Okey, bukan seronok untuk membayar denda.
kerugian. Okey, bagus. Itu adalah jawapan bagi soalan yang kedua. Okey, kita terus masuk soalan yang ketiga. Okey, situasinya Aming bermain dan membuat bising di kuil semasa upacara sembahyang diadakan. Apa yang akan berlaku pada Aming? Okey, apa yang akan berlaku pada Aming? Yang ini saya tak akan bagi jawapan, saya nak tengok jawapan anda. Saya mau 3 jawapan daripada anda. Okey, jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama, siapa yang tak mau cakap boleh type. Saya akan ambil jawapan di komen anda, ya. To Winjet akan memalukan ibu bapa. bagus. Akan memalukan ibu bapa. Okey, ada jawapan lain? Akan mengganggukan pelaksanaan upacara sembahyang itu. Okey, akan mengganggu pelaksanaan upacara itu. Okey, bagus. 2 jawapan. Lagi satu jawapan. Okey, lagi satu jawapan. Kita tengok yang dalam komen ada tak yang komen. Akan dipandang rendah. Akan dipandang rendah. Bagus. Akan. Ini jawapan hanya ada fakta. Huraian tiada. Okey, sekarang kita akan cari huraiannya. Okey, ini ada fakta sahaja. Tiga-tiga jawapan ni ada fakta sahaja. Okey, kita perlukan huraian. Okey, macam mana kita nak cari huraian? Okey, yang pertama. Kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama ni akan memalukan ibu bapa. Saya perlukan huraian. Okey, yang kedua pun kita perlukan huraian. Dan yang ketiga pun kita perlukan huraian. Okey, siapa yang boleh beri huraian untuk poin yang pertama? Akan memalukan ibu bapa kerana apa? Kerana menunjukkan. Kerana anak sendiri kurang ajar. Kerana, ulang balik. Kerana anak sendiri kurang ajar. Okey, kerana anak sendiri kurang ajar. Okey, boleh terima. Okey, jawapan yang lebih sesuai, akan memalukan ibu bapa kerana menunjukkan tingkah laku yang tidak elok atau semasa upacara dijalankan. Menunjukkan perangai atau tingkah laku yang tidak elok semasa upacara sembahyang diadakan. Okey, yang kedua. Okey, dapat huraian yang pertama. Sekarang kita tengok huraian yang kedua. Akan mengganggu pelaksanaan upacara itu kerana perbuatan bermain dan membuat bising akan mengganggu perjalanan upacara sembahyang itu. Okey. Yang kedua. Okey, yang ketiga. Akan dipandang rendah. Okey, tolong beri jawapan kepada saya. Mengapa jika bermain dan membuat bising di kuil semasa upacara diadakan akan dipandang rendah? Boleh tak beri jawapan? Okey, akan dipandang rendah kerana tidak bersopan. Okey, boleh terima juga jawapan ni. Akan dipandang rendah kerana tidak bersopan. Okey, ada jawapan yang lain? Kalau tak ada, kita akan next question. Ada jawapan yang lain? Okey, bagus. Nicholas, bagus. Kerana tidak menghormati upacara tersebut. Okey, akan dipandang rendah kerana tidak menghormati upacara tersebut. Ini adalah satu jawapan yang boleh diterima. Okey. Di sini ada 2 markah di sini, fakta 1 markah dan huraian 1 markah. Complete 2 markah untuk soalan ni. Jika ada 6 markah, kamu akan dapat full mark. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, kamu tengok dulu gambar ini, keratan akhbar ini. Okey, sekitar keputusan STPM. Okey, pelajar buta meraih kejayaan. Okey, boleh baca. Okey, saya bagi 1 minit untuk baca secara cepat kertas surat khabar, keratan surat khabar ini. Nampak tak? Okey, nampak tak kelas? Okey, sudah tengok? Nampak? Okey, sekarang kita terus ke soalan yang pertama. Okey, soalan ni selalu keluar di dalam peperiksaan SPM pun akan keluar seperti ini. Okey. Dia akan bagi satu keratan gambar
dan dia akan tanya soalan. Okey, soalan yang pertama, sangat senang. Soalan yang pertama. Okey, apakah perasaan anda? Okey, nampak tak soalan? Okey, apakah perasaan anda jika dapat melaksanakan tanggungjawab diri seperti gambar di sebelah? Okey, apakah perasaan anda? Okey, kalau 1 markah, kalau 1 markah kamu nyatakan perasaan sahaja. Kalau 2 markah kamu nyatakan perasaan dan mengapa kamu berperasaan demikian. Okey, perasaan dan mengapa kamu berperasaan demikian. Okey, jawapan, siapa yang boleh beri jawapan yang lengkap untuk 2 markah? Lega. Lega tidak sesuai untuk menggambarkan perasaan anda pada kertas jawapan. Okey, kita tengok jawapan yang pertama, bangga. Okey, kita tengok jawapan yang pertama, bangga. Jawapan daripada So Biji dan Lim Yuan Ki. Okey, jawapannya adalah bangga. Okey, bangga. Mengapa bangga? Okey, bangga kerana, kita tengok jawapan, bangga kerana saya dapat keputusan yang cemerlang walaupun saya orang buta. Okey, Opoyang, bagus jawapan kamu. Okey, ini 2 markah. Okey, ini jawapan yang kita perlukan untuk mendapat full mark. Okey, ini full mark, 2 markah. Ada jawapan yang lain selain daripada bangga? Ada tak jawapan yang lain? Okey, Agnes, kamu angkat tangan. Kamu nak jawab ke Agnes? Okey, kita minta jawapan daripada Tan Rui. Okey, Tan Rui. Tan Rui ada tak? Okey, ada jawapan daripada kawan kamu, Lim Ruying. Okey, bagus. Jawapan dia dapat full mark. Okey, jawapan dia dapat full mark di sini. Okey, jawapan dia dapat full mark. Mari kita lihat jawapannya. Gembira kerana dapat melaksanakan tanggungjawab diri sama seperti orang biasa. Okey. Ini jawapan yang kedua dan kita cari jawapan yang ketiga. Last sekali. Jawapan yang ketiga. Okey. Bagus. Lim Hong Je. Ini juga jawapan yang membolehkan kita mendapat markah yang penuh. Okey, nampak tak jawapan yang terakhir? Seronok kerana dapat keputusan yang lebih cemerlang daripada sebahagian murid. Okey, kita tengok yang kedua. Soalan yang kedua. Senaraikan 2 perkara yang perlu diambil perhatian untuk berjaya dalam pendidikan. Okey, untuk berjaya dalam pendidikan. Okey, senaraikan 2. Okey, contoh jawapan yang saya beri. Memberikan perhatian penuh semasa guru mengajar di dalam kelas. Okey, ini adalah jawapan yang pertama. Okey, dia cuma tulis senaraikan. Jadi kamu tak payah buat huraian. Kamu senaraikan saja. Okey, lagi satu jawapan. Bagaimana kamu nak bagaimana 2 perkara, apakah 2 perkara yang perlu diberi perhatian untuk berjaya dalam pendidikan? Kiji menjawab satu jawapan yang baik. Okey, ini jawapan kawan kita. Tidak malu untuk bertanya. Okey, bagus. Okey, tidak malu untuk bertanya. Okey, jawapan yang ketiga, rajin untuk membuat kerja yang diberi oleh guru. Bagus. Okey, lagi satu jawapan. Mengulang kaji dengan bersungguh-sungguh. Jawapan daripada Nicholas. Bagus. Mengulang kaji dengan bersungguh-sungguh. Okey. Nampak kamu sudah faham kerana telah boleh memberikan jawapan yang. Kita tutup soalan yang ini dan kita ke soalan yang terakhir. Nyatakan 2 tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh masyarakat kepada golongan orang kurang upaya, OKU. Okey, apa yang tanggungjawab yang kita boleh berikan? Nyatakan 2 tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh masyarakat.
Okey, 2. Siapa yang boleh berikan jawapan ini? Okey, menghulurkan bantuan kepada mereka. Okey, menghulurkan bantuan kepada mereka tidak jelas jawapan ini. Kena berikan jawapan yang lebih jelas. Memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk apa? Okey, dalam bentuk apa? Okey, dalam bentuk apa? Dalam bentuk dalam bentuk keuangan. Bagus. Okey, hulurkan bantuan kepada mereka dalam bentuk keuangan. Okey, bagus jawapannya. Sudah dapat jawapan yang lengkap untuk jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, siapa yang boleh berikan jawapan yang kedua? Lim Yin Shan memberikan perhatian yang penuh kepada mereka. Okey, ini tidak tepat. Okey, saya bagi satu contoh jawapan. Menghulurkan derma dan tidak menggunakan perkhidmatan yang digunakan oleh kerajaan kepada golongan OKU. Okey, ada jawapan yang lain sebelum kita boleh terima tak jawapan ni? Memberikan peluang pekerjaan kepada OKU. Okey, boleh terima jawapan ini. Memberikan pekerjaan kepada OKU. Okey, bagus. Okey, sebelum saya nak habiskan kelas, ada soalan tak daripada sesiapa sahaja? Ada soalan? Sebelum saya nak habiskan kelas, ada soalan daripada kelas kita? Okey, anda boleh keluar daripada meeting. Okey, attendance telah diambil. Anda boleh keluar daripada meeting. Okey, kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Ada soalan boleh tulis pada ruangan chat. Okey, ada soalan boleh tulis dalam ruangan chat. Okey, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan.